Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini saya ingin memberi sedikit penjelasan terhadap fitnah yang dilemparkan oleh Muttalib Ma'ruf kepada diri saya berkaitan dengan pembinaan kawasan Madrasah An-Nadrah di Kubang Semang itu. Yang pertamanya, saya kesian pada Muttalib Ma'ruf ni. Dia sepatutnya sebagai seorang ustaz, janganlah jadi penyebar fitnah. Jangan jadi penyebar fitnah. Sebab sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah dosa fitnah kepada orang lain. Memfitnah orang ni adalah dosa besar. Jadi saya takkanlah nak ceritakan benda ni kepada Muttalib Ma'ruf, sebab dia tu ustaz, dia punya pengikut ramai. Jadi saya harap ustaz bertobat banyak-banyak. Saya sebenarnya secara peribadi, saya memaafkan ustaz di atas fitnah ini. Tetapi ustaz kena ingat, sekiranya fitnah ini menjadi satu benda yang berluasa di seluruh Malaysia, Muttalib kena jawab bagi penjelasan balik. Dan saya nak sebut ialah, kalau apa yang dia katakan kepada saya itu bagi saya ada satu benda yang fitnah yang sangat besar, saya akan tuntut di akhirat esok. Jadi Muttalib tahulah apa yang saya akan tuntut di akhirat esok apabila kita mati besok. Saya nak cerita sikit. Tanah ini masalah tanah ni lah berlaku pada tahun 2003. Dah 10 tahun dah pun. Kalaulah mak mentua saya tidak membenarkan, tanah itu tanah mak mentua saya, tidak membenarkan Muttalib Ma'ruf lalu, mustahil dia boleh buat bangunan di komplek An-Nadrah tu. Mustahil boleh buat. Jadi nampak satu dah jelas. Kalaulah katakan dia tak boleh, mak mentua saya tak bagi lalu tanah tu, mustahil boleh buat bangunan. Tapi tengok sekarang dia punya bangunan macam mana. Sudah pastilah pasal telah mendapat kerjasama dengan mak mentua saya, dan saya dah tolong sampai mengibatkan dia boleh buat tanah tu. Sebenarnya saya tahu antara sebab musabab mengapa Muttalib Ma'ruf ni sangat marah kepada saya dan kepada mak mentua saya adalah kerana mak mentua saya tak mau jual tanah tu kepada dia. Tuan-tuan semua boleh bayangkan, tuan-tuan perempuan bayangkan, tanah di situ bernilai sekaki RM10. Muttalib Ma'ruf menggunakan kedudukan dia sebagai ustaz nak minta sekaki RM3. Mana mungkin mak mentua saya nak jual pada dia. Pasal tu mak mentua saya jual kepada orang lain. Orang lain di sekitar kawasan tu, dia boleh tipu. Dia tipulah. Dia dapat harga yang below daripada market price sebab orang menangkan dia ustaz. Tapi apabila mak mentua tanya saya kata tidak sepatutnya berlaku. Sebab tanah pada itu nilai dia adalah RM10. Mana mungkin kita jual pada below market price. Dan kita tahulah semua, Muttalib Ma'ruf ni, di samping dia mengajak, dia juga adalah seorang peniaga. Peniaga. Termasuklah membeli tanah-tanah dengan harga yang murah. Lepas tu, dia buatlah dia punya bangunan tu. Dan memandangkan tanah itu adalah tanah bendang. Jadi apabila mak mentua saya nak tak jual tanah tu, jadi kita perlu tanah tu untuk dikeringkan ayak dia. Sebab itulah mak mentua saya minta supaya kita korek parit, supaya ayak yang ada di tanah tu pergi ke parit tu. Dan saya telah bagi tahu kat mak mentua saya, kita tinggal sedikit untuk laluan keluar masuk ke tanah Muttalib Ma'ruf di tengah-tengah bendang tersebut. Memang kita bagi pun. Dan kita tak minta satu sen pun. Dia lalu atas tanah mak mentua saya yang lebih kurang dekat-dekat 100 kaki. Kita tak minta satu sen pun. Kita bagi dia lalu. Sebab itu dia boleh buat bangunan pada waktu asalnya. Cuma selepas itu, saya dipahamkan dia nak masuk lori trailer yang bawa besi, bawa pipe dan sebagainya. Sudah pastilah jalan yang lori itu tak cukup. Jadi bila tak cukup, itulah bermulanya masalah. Sebab dia nak masuk barang tak boleh. Jadi saya sendiri sebenarnya telah berbincang dengan arwah yang berhormat Datuk Hamdan, macam mana nak selesai masalah tu. Last sekali kesimpulannya, saya dah beritahu kepada Ustaz Hamdan, arwah Hamdan pada waktu itu. Okey, saya bincang dengan mak mentua saya, tidak ada masalah. Muttalib boleh pasang bubuh tambun balik tang tu mengikut keperluan dia punya tanah untuk bawa masuk barang. Jadi kesimpulan yang saya nak sebutkan ialah bahawa Muttalib Ma'ruf telah membuat fitnah yang besar pada mak mentua saya dan kepada diri saya. Sebab kalaulah mak mentua saya tak bagi
dia masuk, mana mungkin bangunan itu boleh dibangunkan. Mana mungkin, tak mungkin boleh masuk, sebab nak masuk kawasan tu hanyalah melalui tanah mak mentua saya. Saya ingin menasihatkan kepada Muttalib Ma'ruf. Nombor satu, sedarlah diri tuan. Jangan sampai apabila kita telah menjadi seorang guru, seorang ustaz, kita lupa kepada sejarah. Muttalib Ma'ruf tahu sebahagian besar daripada ahli dan pimpinan PAS tak suka kat dia. Pasal apa tak suka? Sebab dia lebih banyak menggunakan kedudukan dia sebagai ustaz untuk mengadakan kelas agama, untuk membangunkan komplek dia. Dia tak tolong apa-apa pun kepada parti. Sebab itulah kalau kata dulu dalam sejarahnya dia adalah ketua cawangan PAS Matan Pasir. Dan apa tu, selepas satu penggal, ahli-ahli PAS pun tak mau pilih dia. Sebab mereka merasakan kalau ambil dia, bolehlah tolong dari segi nak buat kutipan, ekonomi dan sebagainya untuk tolong PAS. Tapi yang jelasnya Muttalib Ma'ruf ni lebih banyak kutip duit adalah untuk buat dia punya sendiri berbanding dengan PAS punya. Dan saya suka menasihatkan kepada Muttalib, bukalah kitab-kitab. Kita jangan fitnah orang. Kita jangan fitnah orang. Dan janganlah guna kedudukan kita tu untuk memfitnah orang. Kalaulah dia nak dapat duit daripada Anwar Ibrahim pun, kita faham, itulah tempat dalam Matan Poh ni satu-satunya tempat yang memberi ruang kepada calon PKR Anwar Ibrahim. Sebab tu dia sanggup untuk buat fitnah seperti ini kepada saya. Dan saya sukalah supaya Muttalib Ma'ruf ni muhasabah diri. Dia mengaji bukan tinggi mana pun, tak masuk pun universiti, tapi kerana pengikut-pengikut yang ramai, dia mengadakan kuliah bulanan, dia kutip duit setiap bulan. Orang semua pakat-pakat ramai, tak apalah, orang nak derma tak apa, tak ada masalah. Tetapi semua orang tahu kuliah dia adalah kuliah baca kitab dan kuliah politik dan kutip duit untuk tabung. Saya nak tanya kepada semua orang, tanya kepada Muttalib Ma'ruf, Yayasan Al-Dadah ni siapa dia punya pengurusi? Siapa dia punya jawatan kuasa? Siapa dia punya bendahari? Siapa dia punya pemeriksa kira-kira? Siapa yang jaga Yayasan Al-Dadah ni? Kita pernah tak tanya, dalam tempoh beberapa tahun ini, pernahkah Muttalib Ma'ruf bentangkan kepada seluruh, sama ada yang duk pergi mengaji ataupun kepada semua orang, berapa banyak duit yang yayasan ni dapat, berapa banyak dalam akaun yayasan, berapa banyak dalam akaun peribadi dia, berapa banyak dalam akaun dia punya kaum keluarga dia. Jadi ini antara benda besar yang saya rasa sebenarnya lebih penting. Janganlah sampai untuk menutup yang saya anggap adalah keuangan Yayasan An-Nahdhah yang tidak pernah dibentang kepada sesiapa. Jawatan kuasa Yayasan An-Nahdhah yang terdiri daripada semua adik-beradik Muttalib Ma'ruf, tak pernah bentang. Saya yakin orang yang wakaf dia nak tahu berapa banyak yang telah diwakafkan, berapa banyak duit yang dapat, berapa banyak yang dia buat bangunan, berapa banyak yang dia buat tu, berapa baki duit yang ada. Dia tak pernah bentang kat orang. Jadi apabila dia tak bentang kat orang, sebenarnya ramai orang tertanya-tanya, duit wakaf kami yang bagi kepada yayasan tu pergi mana, buat apa, bagi kepada siapa kerja. Sebab tuan-tuan dengan semua terkejut, di samping pengurusi Yayasan An-Nahdhah, Muttalib Ma'ruf juga adalah kontraktor kelas F. Semua kerja-kerja di Yayasan An-Nahdhah tu sebahagian besar dibagi kepada syarikat yang dia punya sendiri. Ini di antara benda yang semua orang Kubang Semang tahu, orang Penanti tahu, semua orang tahu. Jadi saya haraplah supaya Muttalib Ma'ruf ni kembalilah ke pangkal jalan, muhasabah diri sendiri, ajak bagi supaya kesedaran Islam itu berkembang di kalangan umat Islam. Jangan mengajak kepada perbalahan, kepada perpecahan umat Islam, sebab itulah kehadiran Nabi adalah untuk itu semua. Jadi jangan sampai diri dia yang dianggap sebagai seorang ustaz yang ada ramai pengikut dipergunakan oleh Anwar Ibrahim dalam tempoh pilihan raya ni. Saya tahu Anwar Ibrahim tu, semua orang tahu sangat banyak isu yang dia ada, sangat banyak isu. Dan saya tak pernah dengar Muttalib Ma'ruf tegur Anwar Ibrahim pasal masalah murtadnya Lina Joy, pasal masalah pluralism agama, pasal masalah kalimah Allah. Pasal apa Muttalib Ma'ruf tak tegur benda yang berkaitan dengan akidah? Yang duk timbul cerita pasal masalah
korek parit yang telah berlaku 10 tahun dahulu. Jadi saya pesan sekali lagi lah pada Muttalib Ma'ruf, bertobat banyak-banyak. Minta maaf lah, saya ni kurang ilmu agama, tapi saya nak pesan kepada dia, bertobat banyak-banyak. Jangan kita mempunyai salah satu daripada sifat orang munafik, iaitu apabila bercakap kita dusta. Apalagi sebagai seorang yang mempunyai pengaruh, ada ramai anak murid, dia menyebabkan fitnah, dan fitnah ini sangat bahaya. Dan saya sebut tadi, ialah walaupun dari segi peribadi saya memaafkan dia, tetapi sekiranya fitnah ini berterusan pergi kepada semua orang dan dia tidak memberi penjelasan yang sewajarnya dan meminta maaf kepada saya, terbuka kepada saya akan tuntut di akhirat besok, dan Ustaz Muttalib akan tahu saya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi saya mudah saja. Apabila Muttalib Ma'ruf memfitnah saya, dia sedang menzalimi diri saya. Tuan-tuan perempuan ingat, orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dizalimi, hadis sahih, tidak ada hijab doa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi lah saya berseru kepada Muttalib Ma'ruf, sedaklah diri, sedaklah diri. Dan kalau kata berani sangat, cubalah dalam kuliah di minggu yang akan amal ni, pada hari Sabtu yang akan datang ni, buat satu penyata keuangan berkaitan dengan Yayasan An-Nadah. Dalam tempoh 10 tahun lepas, berapa banyak duit yang dia dapat, berapa banyak duit yang telah dibelanjakan, berapa banyak duit yang telah digunakan, syarikat mana yang kita bagi, berapa baki duit ada dalam yayasan. Jangan sampai last sekali diri dia sebagai ustaz itu orang pertikaikan kerana tidak ada ketulusan dalam pengurusan keuangan. Dia kena jaga berhati-hati. Jangan sampai apa yang Nabi sebut. Inilah perkara yang di akhir zaman yang Nabi takut. Nombor satu apa dia? Adalah kuasa. Yang kedua adalah harta. Dan saya menyerulah kepada seluruh pewakaf-pewakaf dan yang penderma-penderma kepada Yayasan Allah, cuba minta kepada Muttalib Ma'ruf, tolong cerita balik kat kita. Dia tak pernah cerita kat orang. Yang dia tahu, setiap minggu nak buat projek itu akan minta collection pada orang. Kita tak tahu banyak mana duit dapat, banyak mana dalam akaun Yayasan Allah, banyak mana dalam akaun peribadi dia. Kalau kata dia berani, saya yakin kalau dia ustaz yang berani, ialah bila dia berani fitnah saya, maknanya dia beranilah. Tunjukkan, sekali lagi minggu depan, buka semua bukti, tunjuk kepada semua orang untuk membuktikan ketulusan dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya berharap dengan penjelasan ini, nombor satunya, kita faham apakah dia punya punca dan sebab saya difitnah oleh Muttalib Ma'ruf. Nombor satu, Muttalib Ma'ruf telah dipergunakan oleh Anwar Ibrahim yang mempunyai banyak isu berbanding dengan saya. Lepas tu dia korek habis benda-benda yang sebegini. Yang keduanya, dia tidak menyatakan kebenaran yang sebenar. Macam saya sebut tadi, kalaulah tidak kerana kebenaran mak mentua saya, lepas saya bincang dengan arwah Yang Muhammad Hamdan Adun Matambasian pada waktu itu untuk membenarkan supaya kita tambun kita tambun balik tempat yang mana yang dia ada keperluan untuk masuk lori trailer tu. Sebelum tu dah ada jalan lori trailer tu, dan dia melalui tanah mak mentua saya selama 10 tahun. Kita tak pernah minta walaupun 1 sen kepada dia, sebab kita ingat dia nak buat benda yang baik. Jadi tolonglah, saya menyeru supaya dia insaf kepada semua orang supaya memahami keadaan yang sebenar. Dan jangan sampai macam saya sebut tadi, kita menzalimi orang. Kalau nak politik pun padam patut, jangan sampai kita dipergunakan oleh Anwar Ibrahim yang sangat desperate pada waktu ini untuk menang. Jadi itulah saja penjelasan saya. Saya harap semua orang memahami, dan saya pohon semoga sama-samalah kita berdoa, semoga Allah bagi petunjuk dan hidayah kepada kita semua, termasuklah pada Muttalib Ma'ruf, untuk kembali ke jalan yang sebenar. Dan sama-samalah kita minta ampun kepada Allah di atas segala kekurangan, kelemahan kita, dan sama-samalah kita pupuk ukhuwah, pupuk perpaduan di sesama Islam. Sebab itulah yang dituntut oleh Islam dan diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.